Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang penonton sekalian, anda bersama dengan saya Ahmad Yazid Ahmad Abdul Rahman dalam rancangan wawancara eksklusif USIM Online terbitan Unit Komunikasi Korporat USIM. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan seorang tenaga pengajar daripada Fakulti Pengajian Bahasa Utama, iaitu yang bahagia Dr. Hajar Nurhayati Hashim. Selamat datang Doktor. Apa khabar? Alhamdulillah khair. Terima kasih kerana dapat bersama dengan kita pada hari ini. Dan untuk hari ini sidang penonton sekalian dan juga Doktor, kita akan berbicara tentang Nur method ataupun kaedah pengajaran bahasa Arab yang dinamakan Nur, yang dihasilkan sendiri oleh yang bahagia Dr. Hajar Nurhayati Hashim. Yang mana hari ini kita akan berbicara dan kita akan kaitkan juga dengan kemenangan yang bahagia Doktor di dalam iInnova 2010 yang berlangsung dalam bulan September 26 hingga 28 yang lalu. Okey Doktor, untuk permulaannya Doktor, boleh tak Doktor ceritakan sikit penyertaan Doktor dalam iInnova 2010 yang baru lepas? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya rasa terpanggil untuk menyertai iInnova tu sebab ni merupakan produk Islam. Produk kita berkaitan dengan Nahwu Bahasa Arab. Ini berkaitan, kita boleh gunakan dia untuk Al-Quran, untuk pengajaran dan pembelajaran Al-Quran, dengan lebih memahami Al-Quran dengan lebih cepat lagi. Jadi saya pun memasukinya, alhamdulillah, diiktiraf sebagai antara inovasi yang terbaik. Okey, dalam iInnova yang baru-baru berlangsung ini, Doktor telah berjaya menggondol anugerah Ibn Sina kategori terbuka bagi, kalau nama penuhnya, Nur Method in Teaching Arabic Grammar. Betul Doktor? Okey. Okey. Waktu iInnova tu, apa yang Doktor lakukan di sepanjang 26 hingga 28 hari bulan yang lalu? Ada presentation ke sewaktu iInnova itu sedang berlangsung? Kita di dalam booth kita tu, di samping kita menayangkan konsep bagaimana kita kaedah itu, kita juga menyediakan contoh-contoh, contoh-contoh dalam pelbagai bentuk, kad dan juga permainan yang berbentuk dadu dan juga dalam berbentuk presentation. Jadi bila mereka datang, kita terangkan tentang konsep. Setelah pelajar memahami apa itu Nahwu, mereka nak bermain. Jadi bermaksud pengajaran dan pembelajaran menggunakan Nahwu, kaedah Nur ni dia pelbagai cara, banyak dia punya instructional materials kita gunakan. Okey, sedang penonton, kita akan berbicara dengan lebih detail nanti apakah sebenarnya kaedah Nur ini. Tapi sebelum tu Doktor, dari mana datangnya punca idea Nur method ini dihasilkan? Mungkin Doktor boleh share dengan kita. Okey, Nur method ini saya mengajar di sekolah menengah, mengajar bahasa Arab. Jadi bila kita selama ini orang mengatakan Nahwu Bahasa Arab tu susah. Nahwu Bahasa Arab susah. Jadi masa kita mengajar, bila pelajar mengatakan susah, cikgu nak menerangkan lagi susah. Jadi kita nak menerangkan tu, kita terangkan banyak kali. Kita terangkan perkara yang sama. Jadi nak buat ayat pendek, tapi kita menerangkan tentang istilah-istilah Nahwu. Jadi kalau kita tak menerangkannya, kita rasa pelajar kita membuat ayat tu tak ada mempunyai sistem-sistem dia yang tertentu. Dia akan buat ayat sebanyak biasa saja ataupun berterabur saja kan. Jadi apabila kita selalu menerangkan perkara yang sama, jadi lama-lama macam nak marah pun ada kan. Boring pun ada kan. Bila cikgu pelajar tak suka, cikgu tak suka, jadi pelajar pun apa lagi. Jadi saya try merangka satu grafik. Dan saya cuba grafik tu, alhamdulillah
ianya setelah diubah suai beberapa kali dia try and error. Alhamdulillah, saya rasa apa yang saya dapat pada hari ini adalah yang mantap lah, insyaAllah. Berapa lama doktor mengambil masa melalui kaedah cuba sehinggalah sampai ke tahap ini? Berapa lama tu? Itu daripada awal lah. Saya praktikal, mengajar praktikal dulu, iaitu praktikal masa tahun 93. Sasarannya doktor, sasaran penggunaan kaedah Nur ini. Okey. Pada peringkat awalnya saya memikirkan kaedah ini adalah untuk peringkat awal. Siapa yang nak belajar bahasa Arab pada peringkat awal. Tetapi apabila sekarang ni saya dapat kembangkannya untuk digunakan oleh berbagai peringkat. Di peringkat pengajian tinggi pun boleh. Di mana kalau kita nak mengajar kitab turas Nahu, kitab turas ni kitab-kitab lama yang ilmu dia memang mantap, perbahasan dia mendalam. Jadi kalau selalunya kalau cikgu nak mengajar kitab turas Nahu, dia memerlukan kepada kaedah penjelasan satu persatu perkataan. Tetapi kaedah ini dapat menjelaskan kitab-kitab turas itu tadi dengan mudah dan jelas. Jadi setelah diubah suai, tetapi dia mempunyai cara presentation yang agak berlainan dengan peringkat awal. Jadi semua peringkat boleh menggunakan kaedah ini. Tadi doktor ada mention, dia menyatakan berkaitan dengan kaedah ini ada kaitan dengan permainan. Mungkin doktor boleh ceritakan sikit, sebab permainan ni biasa mampu menarik perhatian orang. Tak kira peringkat mana sekalipun. Mungkin doktor boleh ceritakan sikit permainan apa yang dimasukkan dalam kaedah ni? Dia Lu'bah lughawiyah. Contohnya kalau kita lihat bahasa Arab tu, perubahan perkataan dia pada asalnya ada 6 bentuk. Jadi kita boleh buat permainan dadu, dan kita boleh buat banyak lagi bentuk-bentuk permainan yang kita boleh buat dalam pelbagai bentuk, dan cara permainan yang fokusnya adalah untuk kemahiran Nahu bahasa Arab. Kalau doktor boleh bagi satu contoh daripada fi'il apa-apa, kalau boleh doktor bagi satu contoh. Contohnya macam kita main kad. Okey. Kad, kita padankan kad. Kita padankan kad tu. Jadi masa kita padankan kad tu, kita dah nampak kad ni kat sini, kad ni kat depan, kat belakang. Jadi itu merupakan satu permainan juga. Ataupun kad tu, perkataan-perkataannya kita tutup. Kita buka satu, yang lain kita tutup. Jadi kaedah ni banyak permainan kita boleh bina daripadanya. Pelbagai lah. Pelbagai dinamakan tu lah. Instructional material banyak kita boleh buat. Dalam bentuk dadu boleh, semua boleh. Okey. Peringkat dewasa, kalau sekiranya pelajarnya ada di peringkat dewasa, adakah permainan-permainan ini juga akan diterapkan atau dia ada kaedah-kaedah lain? Sebenarnya dalam pembelajaran bahasa ni dia melibatkan kepada kemahiran. Bukan kata kita ajar Nahu tu, kita mengenepikan kemahiran mendengar, menulis, membaca dan yang lain itu. Jadi tujuan permainan itu adalah untuk memantapkan bahasa itu. Jadi orang dewasa yang kelas-kelas dewasa nak belajar bahasa Arab, bagi orang-orang yang tak pernah belajar bahasa Arab, juga kita boleh buat permainan tu. Jadi dia lebih akan menggalakkan mereka menggunakan Nahu yang telah mereka pelajari di dalam menerapkan kemahiran bahasa itu tadi. Jadi boleh contohnya macam saya buat pada orang-orang dewasa, mereka kena beli pensel warna. Dia kena mewarna lah. Dia kena mewarna perkataan-perkataan. Dia kena mewarna huruf-huruf. Sebab contohnya macam fi'il mudhari', dalam satu perkataan ada 4 perkara. Ada huruf mudhara'ahnya, ada madatul kalimah dia, ada alamat i'rab dia, ada dhamir muttasil dia. Jadi macam mana kita nak nerangkan kepada mereka? Kita set warna. Contohnya warna oranye kita kata huruf mudhara'ah. Warna hijau kita kata dhamir muttasil. Warna merah kita kata dia adalah alamat i'rab. Madatul kalimahnya warna hitam. Jadi kita kasih dia perkataan yang outline, dan itu kita suruh dia colour lah. Pemahaman lebih mudah. Yes, lebih mudah menggunakan warna. Jadi bukan kata orang dewasa kita nak buat di kelas satu kelas yang serius, yang sebab mereka bermain juga adalah
bentuk pembelajaran. Berlaku juga pembelajaran. Dinamakan lughah lughawiyah. Ada berapa tahap, Doktor? Dah bermula daripada permulaan sehinggalah ke penghujungnya, ada berapa tahap? Untuk belajar menggunakan kaedah Nur. Untuk belajar menggunakan kaedah Nur ni, dia sekali datang tu kita dah terangkan semua sekali apa itu kaedah daripada awal sampai ke akhir. Satu je. Oh, berapa sesi? Kemudian yang berikutnya adalah latihan-latihan aplikasi kaedah Nur untuk kemahiran bahasa. Jadi contohnya macam dia kata saya nak belajar. Kenapa nak belajar bahasa Arab? Ini berbagai tujuan. Memang memerlukan kepada kaedah ni. Contohnya dia kata kita nak belajar untuk pergi Mekah, boleh beli barang menggunakan bahasa Arab. Tawar menawar. Okey. Kita ada modul dia. Bermula daripada kaedah Nur depan tu, kemudian kita belajar tentang nombor, tentang perkataan-perkataan. InsyaAllah dalam masa 3 jam kita boleh belajar tu, kita boleh gaduh dengan Arab, boleh tawar menawar barang. Itu satu. Itu datang lagi, tujuan apa nak belajar bahasa Arab? Jadi diikut kepada tujuan kita belajar. Saya sediakan satu-satu modulnya. Contohnya kalau katakan kita nak belajar untuk kawan-kawan kita datang daripada Arab, kita nak memperkenalkan Malaysia kepada mereka. Jadi kita kena tahu, kena belajar juga kaedah Nur. Sebab kita konsep dia tu, apa itu nahu bahasa Arab, kita tanamkan kepada mereka. Lepas tu kita terus ambil perkataan-perkataan apa yang ada di Malaysia, taman ke pantai-pantai kita semua tu. Tapi mesti dimulakan dengan kaedah, sebab dia adalah nahu. Pentingnya kaedah Nur ni sebab apa? Kalau kita tengok dalam satu perkataan bahasa Melayu, kita kata pergi. Siapa nak pergi, pergilah. Berapa orang nak pergi, pergilah. Bila awak nak pergi, pergilah. Maknanya bila-bila. Tapi dalam bahasa Arab, bila kita kata nak pergi, siapa nak pergi? Muzakkar atau muannas. Dia dah main istilah. Dia banyak pertimbangan dia. Itu berapa orang nak pergi? Mufrad atau musanna atau jamak. Itu bila nak pergi? Bila pergi? Madi atau mudhari atau amar. Dan tu apabila kita nak letak perkataan itu, perkataan pergi yang dah kita pilih tu dalam ayat, kita kena pilih pula marfu' atau mansub atau majzum. Jadi sebenarnya satu perkataan itu dikelilingi oleh istilah-istilah nahwu. Jadi apabila kita nak bercakap, nak pilih yang mana satu tu, kita tersekat. Dia satu perkataan dalam bahasa Melayu, dia boleh jadi 90 lebih perkataan dalam bahasa Arab. Jadi kat mana? Yang mana? Jadi kalau kita nak cakap Melayu, kita tahu je perkataan, terus kita letak perkataan itu dalam ayat. Macam mana ayat kita ni tampukan pun, insyaAllah orang boleh faham. Tapi bahasa Arab tidak. Jadi satu perkataan yang maknanya pergi tu boleh jadi 90 perkataan dalam bahasa Arab. Itu yang menyukarkan. Jadi kita nak pilih yang mana satu. Ya, orang ajam untuk belajar bahasa Arab itu yang sukarnya. Jadi kaedah Nur ni dia dah sistematikkan. Dengan grafik dia tu, dengan kad dia tu, apa tajuk pun perkataan bahasa Arab ni boleh masuk dalam grafik tu. Tak payah tukar grafik, tak payah hari ini kita ajar dengan bentuk gambar rajah yang begini, besok kita ajar dengan bentuk gambar rajah yang lain pula. Contohnya hari ini kita nak menerangkan tentang jenis-jenis tu, kita guna tulang ikan. Besoknya kita guna pokok, cabang-cabang pokok tu. Besoknya kita guna apa, tak payah. Ini satu grafik tu saja. Semua tajuk. Jadi sebenarnya bahasa Arab susahnya ialah daripada pemilihan perkataan. Pilih perkataan apa yang nak gunakan tu dah main istilah nahwu. Maknanya minda kita ni ataupun hati kita ni dah berjalan. Nak ambil mufrad ke muzakkar ke musanna ke jamak ke sama dah kira. Apa lagi bila kita nak buat ayat? Dia ada wujuh tatabuk pula. Ada matching dia. Kena yang ni kena bentuk muzakkar, yang ni kena bentuk muannas, yang ni kena ada yang mufrad kat depan, yang kat tengah-tengah dia tu pun selepas dia tu macam jumlah fi'liyah kena mufrad. Kemudian kalau kita tengok dia punya jamak taksir ghairil aqil kena mufrad muannas. Dan ada yang dia tak konsisten. Dia tidak satu, dia pelbagai. Jadi nak menerangkan tu satu hal lagi. Jadi dengan penggunaan grafik ini tak payah dah terangkan. Jadi cikgu tak payah dalam penggunaan kaedah ini,
cikgu tak payah terangkan apa-apa. Nampak macam sungguh menarik, Doktor. Cikgu tak payah terangkan apa-apa. Dia cuma tanya je. Dia tanya soal pelajar, pelajar feedback. Kemudian ada soal, kemudian dia cabar pula pelajar-pelajar tu. Boleh tak kalau kad ni kita ambil sini, kad ni kita ambil sini, kita tak ikut susunan lintang bukang. Kata budak kata tak boleh. Kita tu boleh tak? Kita tanya dengan dia. Nanti dia kata, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia dah set. Dia dah nampak kat tepi tu, keliling tu dah ada mufrad-musakar apa semua tu. Jadi selalunya kita mengajar, kita yang menerangkan. Ya. Kita kata tak boleh, kena matching. Sekarang kita tak payah terang. Kita tanya dia pula. Dia yang menerangkan. Bila dia menerangkan, maknanya dia faham. Sejauh mana, Doktor, aplikasinya di USIM? USIM baru nak bermula. Sebab saya baru mengajar di sini. Dan kaedah ni baru mula diketengahkan. Dan insyaAllah kita untuk akan mula. pelajar kita ke ataupun untuk pembelajaran sepanjang hayat tu? Untuk pelajar kita dan untuk pembelajaran sepanjang hayat pun boleh juga. Maknanya orang luar boleh juga belajar di USIM. Okey. Doktor, kalau kita tengok kaedah yang ni sebagaimana Doktor terangkan tadi memang menarik. Saya rasa pada orang yang tidak mahir berbahasa Arab untuk belajar bermula daripada kosong, saya rasa ini adalah peluang yang terbaik. Sejauh mana, Doktor, kaedah ini boleh dikomersialkan? Boleh dikomersialkan. Dalam erti kata yang lain, boleh membawa pulangan atas apa yang Doktor telah bangunkan ni. Dia sebenarnya kaedah. Kan? Tapi aplikasi dia tu kita nak buat dalam pelbagai bentuk, cara, semua boleh. Jadi kalau kita nak komersialkan dalam bentuk IT, bentuk perisian, boleh. Kalau kita nak komersialkan dalam bentuk modul, buku, boleh. Kalau kita nak komersialkan dalam bentuk lughah lughawiyah, boleh. Kalau kita nak komersialkan dalam bentuk memberi khusus kepada tenaga-tenaga pengajar yang nak menggunakan kaedah ni. Kalau macam mereka dapat kaedah ni, tapi mereka gunakan dengan cara lama, mana dia dapat grafik ni tapi dia masih lagi nak menerangkan kepada pelajar begini. Jadi tak jadi. Dia ada teknik dia. Kalau misalnya kata kita nak terapkan di peringkat sekolah, saya rasa jalannya mungkin panjang, kena maklumkan, kena proposalnya terlebih dahulu. Adakah Doktor sedang bergerak ke arah tu atau ada usaha-usaha lain? InsyaAllah. Sekarang ni saya sedang buat buku-buku teks bahasa Arab yang baru tingkatan 1, 2, 3 tahun lepas. Dah lepas satu kumpulan sukatan yang baru. InsyaAllah sedang menuju ke arah itulah. Sedang membuatkan untuk tingkatan 1, 2, 3, 4. Kalau kita tengok, Doktor, di peringkat sekolah, kita sekarang sedang bergerak ke arah dan sedang pun smart school, sekolah bistari, yang mana kebanyakan mata pelajaran diajar menggunakan alat-alat berbantukan komputer. Kaedah bahasa Arab ini kalau sekiranya dimasukkan, digunakan secara meluas menggunakan kemudahan ICT, saya rasa ia lebih berkesan. Mungkin perancangan Doktor di masa hadapan yang kita nak kaitkan dengan ICT ni? Sebenarnya kalau memang kita sedang membangunkan bahannya untuk lebih dapat digunakan oleh semua orang. Cuma sekarang ni kalau kita tengok kepada peluang penerimaan kepada sesuatu yang baru. Pemikiran kita, orang kita ni kalau memandang kepada sesuatu yang baru tu dengan pandangan yang sinis, terima tak terima. Jadi kita memerlukan kepada, sebab apa, kalau dilihat, saya menemui kaedah ni daripada tahun 93 dan saya cuba kepada pelajar saya. Kemudian saya beri kepada guru-guru cara nak menggunakan. Saya kata bahan belum, yang sebenarnya tu belum siap lagi. Sebab kita dalam mencari perubahan, penyubahsuaian dan seterusnya. Tak ada siapa.
Jadi usaha untuk mengetengahkan tu, masyarakat kita ni dia nak satu perkara yang dah siap, dah lengkap. Sedangkan ini adalah kaedah. Dia bukan kata satu sistem, dia kaedah yang sistematik, tapi dia bukan satu bahan. Dia perlu yang ada penambahbaikan dari semasa ke semasa. Dan dia juga pengubahsuaian dengan buku teks siapa yang kita nak guna. Contohnya, kita nak guna buku teks siapa pun untuk mengajar bahasa Arab, tak apa, boleh guna. Tapi bab nahwu dia tu, kita guna kaedah ni. Okey, doktor, baiklah. Soal yang terakhir sekali, harapan doktor terhadap kaedah Nur ini, silakan. Okey, harapan saya sebab saya dah gunakan kaedah ni, dah tengok bagaimana sukanya pelajar, gembiranya mereka. Contoh dalam masa saya buat kajian PhD, responden saya adalah pelajar tingkatan 2. Jadi dia boleh, bila kita berikan soalan terbuka untuk dijawab, luahan hati dia menggunakan kaedah ini sendiri. Kita kasih di kertas, kita suruh dia tulis apa yang dia nak tulis. Antaranya ada seorang pelajar tu dia tulis, kaedah ini boleh digunakan untuk generasi yang akan datang. Saya mengharapkan supaya kelas-kelas bahasa Arab, walau di peringkat mana sekalipun, kita ubahlah daripada cara lama kepada cara baru. Okay. Terima kasih doktor di atas kesudian yang bagi doktor berkongsi idea, berkongsi kaedah yang terbaru ini dengan penonton USIM Online. Sidang penonton sekalian, begitulah tadi bicara kita bersama dengan Yang Berbahagia Dr. Hajah Nurhayati Hashim daripada Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Doktor, dan kita doakan semoga kaedah ini mendapat manfaat di kalangan kita semua, golongan-golongan yang cintakan ilmu pengetahuan, yang ingin belajar, terutamanya belajar bahasa Arab. Begitulah tadi bicara kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai cadangan maupun komentar, sila layari www.usimonline.my. Sekian daripada saya, Ahmad Aziz Ahmad Abdul Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.